dah cerita ratus tahun. Kemudian dibawa pula katanya Imam Syafi'i sendiri telah mencela ilmu kalam, disebut nama Imam Syafi'i misalnya. Dan lain-lain, panjang cerita dia. Betul, memang Imam Syafi'i ada mencela ilmu kalam. Kita lebih mengambil berat tentang ma'ani bukan alfaz. Jadi cuba kamu bagi tahu betul-betul, adakah ilmu kalam yang dizam oleh Imam Syafi'i sama seperti mana yang dipelajari dalam ilmu kalam di dalam akidah Asy'ariyah ini, sama ke? Kalau orang nak belajar, ini masalah fiqh yang Imam Syafi'i sebut tu, bukan akidah fiqh. Kita belajar fiqh, satu orang mufti, bila dia nak hukum satu benda tu haram ke tak haram, satu benda itu haram ataupun tidak haram, dia bukan berpada dengan lafaz. Walaupun orang itu sebut lafaz yang sama, kita melihat kepada apa makna yang dibaliknya, apa makna yang dimaksudkan. Walaupun perkataan yang Asy'ariyah ni pun ilmu kalam, Imam Syafi'i pun ilmu kalam. Adakah ilmu kalam yang berada dalam pelajaran Asy'ariyah itu ilmu kalam yang sama pada zaman Imam Syafi'i? Lafaz dia sama, tetapi hakikat dia sama ataupun tidak? Kalau lafaznya sama, hakikatnya sama, barulah boleh guna perkataan Al-Imam Syafi'i untuk menolak ilmu kalam. Kalau perkataannya sama, maknanya sama, adakah bi'ah yang mewarnai sama? Sesuatu fatwa, kamu juga cakap fatwa boleh berubah mengikut masa dan zaman, mengikut pertukaran uruf. Jadi sama ke? Tak sama. Memang tak sama. Ilmu kalam memang dibawa daripada Yunani, betul? Baca dulu sejarah. Baca dulu sejarah ilmu kalam. Bagaimana ia muncul, bagaimana ia telah dilakukan proses islamisasi, dia telah diislamikan. Seperti mana sains kan daripada barat. Bila orang Islam dia mengajar sains, dia kena islamisasikan. Seperti mana guru sains, seperti mana apa? Seperti mana guru sains, kalau dia ada jiwa Islam, dia kena kalau perkataan-perkataan, kalau penjelasan-penjelasan yang bercanggah dengan Islam, dia tak boleh guna, dia tukar. Itulah yang telah berlaku perubahan daripada zaman Umayyah itu dibawa, diterjemahkan, kemudian berlaku proses islamisasi. Orang Islam, maksudnya ahli mantik Islam sendiri membuat kritikan terhadap ilmu mantik, menunjukkan di situ ada apa? Menunjukkan di situ ada proses islamisasi. Baca dulu kan. Imam Ghazali antara tokoh dalam ilmu mantik, ilmu falsafah. Beliau sendiri rad ilmu falsafah. Maksudnya ilmu falsafah dalam dalam perkara, bukan semua, dalam perkara-perkara yang menyeleweng pada akidah. Sama juga ilmu sains. Ilmu sains ada yang menyeleweng akidah. Kalau ilmu sains copy paste daripada barat, memang menyeleweng akidah. Tetapi boleh tak belajar ilmu sains? Boleh. Kalau orang Islam tu mengajar, jangan copy paste sepenuhnya. Lafaz contohnya semula jadi dengan tafsiran barat tak sama. Tafsiran barat tak sama dengan apa yang masuk Islam. Mana ada istilah alam semula jadi. Semula jadi tak ada, qadim tak ada, dia tak jadi. Kalau kita kata teori Big Bang, orang barat kata alam tu jadi teori Big Bang. Kalau kita isbatkan Big Bang, tapi kita tidak ada Big Bang ke Big Bang ke, semua bukan jadi sendiri. Kalau Big Bang lah memang Big Bang alam ini, maka siapa yang memecahkan, siapa yang mencetuskan Big Bang itu? Allah. Itu tak ada pada orang sains. Tak ada. Jadi kita yang mengajar sains, masuklah. Kita yang mengajar sains, masukkanlah elemen mudabbir, mukawin, munshi. Jadi benda kalam ni 1000 tahun dah. 1000 tahun proses islamisasi.
Tanpa menafikan ada orang yang berlebihan dalam nama isbatkan dengan apa ilmu kalam, memang ada. Biasalah tu. Ahlul hadis pun banyak aja yang ghulu, yang terlalu literal sampai melucukan dia punya pandangannya. Terlalu zahiri sama juga. Memang mutakallimin pun ada yang ghulu. Benda itu semua ada panduan dia. Mutakallimin pun rad mutakallimin. Imam Ghazali pun rad mutakallimin. Jadi bila rad dan merad itu berlaku, dia memberi indikasi satu perkara, bahawasanya ilmu ini telah subur dengan berfikir, bukan dengan taklid semata-mata. Imam Ghazali pun rad sebahagian Asy'ariyah, betul, biasa kan. Jadi setengah orang bila lihat Imam Ghazali rad Asy'ariyah, dia kata tengok Imam Ghazali pun tak setuju Asy'ariyah. Gunakan insaf, jangan gunakan ta'assub kan. Gunakan insaf, gunakan insaf, jangan gunakan ta'assub. Dia menunjukkan ilmu ini sentiasa dipantau oleh ulama Islam, dipantau oleh ulama yang faham Al-Quran dan hadis. Kena ada ulama yang pantau. Sebab itu ada teguran. Ada teguran daripada Al-Imam Ghazali, boleh baca teguran kepada sebahagian Asy'ariyah pada zaman beliau yang sebahagiannya telah berlebihan. Memang telah berlaku. Dia menunjukkan kesuburan, dia menunjukkan bukan taklid. Itu saja.